Okay guys, sebelum Nina mulakan cerita, Nina nak beritahu sekarang ni gerobak jajan, iaitu Nina punya kedai tengah ada promotion sempena 99. Jadi apa yang ada dekat gerobak jajan ni macam kimchi, ada say cheese dan juga ada crunch. Jadi semua item ni tengah ada promotion sampai 12.30 hari esok. So jangan lupa untuk grab, okay? Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Video kali ni Nina nak cerita pula tentang bangunan WTC di Amerika. Kalau korang masih ingat lah kan, sekitar tahun 2001 dulu ada kejadian di mana bangunan WTC tadi telah dilanggar oleh plane ataupun oleh pesawat. Memang kecoh lah dekat berita-berita seluruh dunia tentang kejadian ni. Nina pun masih lagi ingat tentang kejadian tu. Even pada masa tu Nina masih lagi kecil, iaitu baru darjah 2. Buka je TV memang akan selalulah ada update tentang kejadian tadi. Lagi satu, ada juga beberapa orang rakyat Malaysia yang terkorban dalam kejadian tu dan ada lagi selebihnya yang telah cedera. So jom Nina cerita balik dekat korang macam mana kejadian ni boleh terjadi. So without wasting any time, let's get started. Pelanggaran bangunan kembar World Trade Center ataupun dikenali sebagai WTC terjadi pada 1 September tahun 2001. Boleh dikatakan sampai sekarang seluruh dunia masih ingat tentang kejadian ni. Jadi WTC tadi telah dilanggar oleh pesawat American Airlines selepas plane tadi telah dirampas oleh satu grup pengganas. So memang ramai yang terkorban, iaitu sekitar 2,996 orang, termasuklah 25,000 orang cedera guys. Memang ramailah sebab 25,000 orang cedera tu bukan jumlah yang sikit tau. Jadi pada 21 tahun yang lepas, pesawat American Airlines telah berlepas dari Boston nak ke Los Angeles. Jadi sebenarnya dalam plane tadi tu dah ada grup yang nak merampas kapal terbang ni. Diorang cuma tunggu masa untuk bertindak aje. Dipercayai yang merampas pesawat yang pertama tadi adalah dikenali sebagai Mohammed Atta dari Mesir. So Atta ni lah yang dipercayai telah kawal plane tadi dan dialah yang melanggar bangunan WTC buat kali pertama. Dan dipercayai juga Atta ni sebenarnya bekerjasama dengan Osama bin Laden. Jadi siapa sebenarnya Atta ni? Okay, Nina cerita sikit lah dekat korang ni tentang siapa Atta. Nina akan cerita dia punya latar belakang sikit sebelum Nina continue tentang timeline kejadian. Atta ni sebenarnya anak bongsu kepada seorang pengacara di Cairo. Dikatakan dia ni dulu sebenarnya seorang yang agak pemalu, sopan dan dia ni memang dimanjakan oleh mak dia. Taraf pendidikan dia pun boleh tahan juga. Dia telah belajar di University Cairo and then dia sambung belajar dekat University Jerman dalam bidang engineering. Kak dia juga adalah seorang yang educated, iaitu dia belajar dalam bidang kedoktoran. Masa dia belajar dekat Jerman ni lah dia mula jadi anti-Amerika dan dia mula selidik tentang sekolah penerbangan yang ada dekat Amerika. And then pada sekitar tahun 2000 macam tu dia pun berhijrah lah ke Amerika pula. So bila dah sampai dekat sana, dia pun daftar lah dekat sebuah sekolah penerbangan di Florida dan dia telah belajar selama 6 bulan untuk mendapatkan lesen sebagai seorang pilot. Dan pada 11 September pada tahun 2001 yang mana kejadian tu akan terjadi, so Atta ni telah merampas sebuah pesawat yang membawa seramai 92 orang penumpang. Jadi pesawat pertama ni telah dikawal oleh Atta dan juga kawan-kawan dia yang lain. Pramugari yang ada dalam pesawat ni, diorang sempatlah call ibu pejabat sebelum plane yang diorang naik tu telah menghempas ataupun langgar WTC. Orang-orang yang ada dalam bangunan WTC pada masa tu memang terkejut dan diorang ni memang tak sempat nak buat apa-apa. Manakala pesawat yang kedua pula adalah United Airlines Flight 175 yang telah dirampas oleh 3 orang yang bernama Mawan, Faiz dan juga Al-Shahri. Pesawat kedua ni pula telah berlepas sekitar pukul 8.14 pagi dan diorang telah merampas pesawat tadi dalam pukul 8.42. Jadi maksudnya diorang telah merampas pesawat tu ketika pesawat ni berada dekat udara. Jadi penumpang dalam plane tadi tu semua telah diugut dengan menggunakan senjata api yang dibawa oleh diorang ni. Manakala plane yang ketiga pula, iaitu American Flight 77, berlepas dari Washington dan kemudiannya telah menghempas Pentagon. Pesawat yang ketiga ni pula diketuai oleh Hani Hanjour dan 4 orang lagi kawan dia. Jadi mostly diorang rampas pesawat-pesawat ni dalam bentuk grouping dan dia telah merampas pesawat tadi sekitar pukul 9.03 pagi. Plane yang terakhir pula adalah United Airlines Flight 93 dari New Jersey nak ke San Francisco. Pesawat yang ni pula berjaya dirampas oleh Ohio, Ziyad, Khalid dan Ramzi semasa pesawat tadi berada dekat udara. Jadi dikatakan ada seorang penumpang yang dalam pesawat tadi tu kan cuba untuk melawan dorang ni tau. Mungkin adalah pergelutan di antara dorang ni dan akhirnya pesawat tadi tu pun telah jatuh di daerah Pennsylvania. So dalam kesemua kejadian ni, semua perampas kapal terbang tadi tu pun tak dapat survive, dorang meninggal, termasuklah Atta tadi. Dorang ni macam geng-geng yang berani mati tau. Scary.
Jadi dalam kejadian ini ramai yang telah meninggal, cedera, dan 3 orang daripada yang meninggal tu adalah warga negara kita, iaitu negara Malaysia. 3 orang tadi tu adalah Vijaya Shankar berusia 23 tahun, Ang Siu Nya 37 dan Sen Lai Ku 38 tahun. Vijaya Shankar ni sebenarnya dia telah bekerja sebagai seorang penganalisa di AON Company. Ang Siu pula adalah seorang penganalisis teknikal, manakala Sen Lai sebagai pengurus kewangan. Tapi diorang ni bekerja dengan company yang lain-lain lah. Dikatakan pada masa kejadian tu diorang bertiga ni tengah bekerja ataupun bertugas dekat bangunan WTC. Cuma yang beza tu diorang ni bekerja di aras yang berlainan lah, tingkat yang berlainan. Selain tu seramai 23 orang rakyat Malaysia yang lain hanyalah cedera je. So Nina akan cerita kronologi hari kejadian secara ringkas dan detail supaya korang lagi faham. Okey, pada 11 September tahun 2001 iaitu pada hari kejadian sekitar 8.46 pagi, plane pertama Boeing 767 American Airlines yang membawa 92 penumpang telah melanggar menara utara WTC. Jadi plane tadi itu telah berlepas dari Boston ke Los Angeles. And then pada pukul 9.03 pagi, menara WTC telah dilanggar oleh pesawat yang kedua berlepas dari Boston ke Los Angeles juga. Jadi dalam pesawat ni seramai 65 penumpang termasuklah 5 orang perampas. Jadi plane tadi telah melanggar WTC sehingga menyebabkan terjadinya letusan yang besar. Selang 2 minit kemudian iaitu 9.05 pagi, Presiden Bush masa tu telah dimaklumkan tentang kejadian tadi, dan pada masa tu dia berada di Florida. So dia ada majlis dekat Florida, so orang inform dekat dia tentang kejadian tadi. Kemudian pada 9.37 pagi, sebuah plane American Airlines telah melanggar Pentagon. Plane tadi telah berlepas dari Washington nak ke Los Angeles dan membawa seramai 64 orang penumpang. 9.42 pagi, pentadbiran penerbangan Persekutuan Amerika telah merintahkan penerbangan komersial di Amerika landing secepat mungkin. Maksudnya mana-mana pesawat America Airlines maksudnya tengah terbang ke udara, diorang minta untuk landing secepat yang mungkin dekat airport yang berdekatan, dan kemudian semua penerbangan telah diberhentikan serta-merta. Kemudian pada 9.59 pagi, menara selatan WTC telah runtuh dan menyebabkan kepulan asap dan debu yang sangat tebal di ruang udara. Pada pukul 10.03 pagi pula, sebuah pesawat United Airlines dari Newark ke San Francisco telah terhempas. Jadi dalam pesawat tadi ada seramai 44 orang penumpang, termasuklah seramai 4 orang perampas. So pesawat tadi itu telah jatuh dekat Shanksville, Pennsylvania. Dikatakan pada masa ni kru kapal dah tahu tentang kejadian rampasan sebelum ni, and then diorang terhempas. Dan yang terakhir pada pukul 10.28 pagi, menara utara WTC telah runtuh dan menyebabkan debu berterbangan di Manhattan. Jadi itu adalah sedikit sebanyak ataupun ringkasan tentang kronologi pada hari kejadian tu. Kejadian ini dipercayai dilakukan oleh kumpulan Al-Qaeda yang dipimpin ataupun diketuai oleh Osama bin Laden. Disebabkan kejadian ini juga, ramailah penduduk yang tinggal dekat Manhattan tu, diorang ni ada masalah pelbagai penyakit lah, diorang dapat macam-macam penyakit disebabkan diorang ni dah terhidu debu toksik yang telah memenuhi ruang udara Manhattan. So bermula dari kejadian inilah Amerika telah nekat dan dendam untuk menghapus Al-Qaeda, termasuklah Osama tadi. Dan sejak tu jugalah pandangan orang non-Muslim kepada orang Muslim mula berubah. Kemudian kerja-kerja pembersihan WTC mula dibuat dan telah siap pada Mei tahun 2002. Diorang telah mengambil masa sebanyak 3.1 juta jam dan bersihkan sebanyak 1.8 juta tan serpihan dengan kos $750 juta. Pada 18 November tahun 2006, sesi membina bangunan WTC pun mulalah dibuat, dan pada 3 November tahun 2014, bangunan WTC tadi tu pun mula dibuka dan beroperasi macam biasa sampailah sekarang. Jadi apa yang Nina dah baca sekitar tahun 2011 macam tu, actually Amerika ni dia dah tubuhkan satu unit khas untuk memburu Osama bin Laden tadi. Jadi diorang telah berjaya menjumpai tempat persembunyian Osama dan diorang telah menghendap. So dalam masa 9 minit sahaja diorang telah berjaya membunuh geng-geng Al-Qaeda dengan Osama juga. So kejadian tu terjadi sekitar tahun 2011 macam tu. Dari apa yang Nina baca juga, Osama ni dia seorang yang apa orang kata, seorang yang ahli politik, bukan ahli politik, macam ahli politik lah kan. Dia ni macam seorang yang mendalami ilmu agama Islam tapi secara ekstremis. Dia macam suka kekasaran tau, macam tu. So itu apa yang Nina baca tadilah. Nina baca pun sepintas selalu je. Alright guys, Nina nak tahu tentang pendapat korang tentang kejadian ni. Mungkin di antara korang ni yang masih lagi ingat, mungkin adik-adik yang lahir tahun 2001 ke atas, korang mungkin tak tahu. Tapi itulah apa yang terjadi pada masa tu. Memang kecoh, mana-mana berita pun paparkan berita yang sama seluruh dunia guys. Berita tu papar seluruh dunia tentang kejadian bangunan yang gah tu, yang dibina dekat Amerika tu, telah dilanggar dengan pesawat berkali-kali pula tu. Jadi
Nina nak tahu pendapat korang. Mungkin antara korang yang masih ingat, korang komen dekat bawah. Mungkin ada sedikit info yang Nina kongsi kepada korang, ada yang silap ke apa, just perbetulkan kat bawah je, tak ada masalah. Sebab kita nak tambah lagi maklumat kan, kita nak tambah lagi ilmu supaya orang yang baca komen-komen korang yang boleh dapat lagi info yang baru. Okay guys, itu sajalah perkongsian Nina. Nina harap korang suka, dan kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang subscribe dulu dekat bawah tau. Lepas tu turn on notification. Dan satu lagi, jangan lupa untuk dapatkan produk gerobok jajan, okay? Sebab esok pukul 12.30 hari promosi akan tamat. Jadi promosi kali ni adalah sempena 99. Jadi kalau korang nak merasa air tangan Nina, okay, korang boleh dapatkan produk Nina dekat Shopee gerobok jajan. Okay, dan jangan lupa juga untuk follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.